Saya dipanggil melalui telefon pagi tadi, kira-kira pukul 10, baru sampai, minta maaf lambat, kerana saudara Muhsin memberitahu saya beliau ingin untuk mengadakan satu press conference dan ada kenyataan rasmi yang akan beliau buat. Jadi dengan tidak melengah masa, saya sebelum itu mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari semua kerana sudi datang. Dan ini dia Yang Berhormat Tuan Haji Muhsin, Ahli Parlimen Bagan Serai. Saya sebagai itu Mohsin Fadli bin Haji Samsuri, Ahli Parlimen Bagan Serai, ingin membuat satu kenyataan akhbar. Saya akan membaca teks kenyataan ini dan tidak akan mengambil sebarang pertanyaan. Sebab persoalan bolehlah dikemukakan kepada Yang Berbahagia Datuk Sahuddin Hashim, iaitu mantan kepada Setiausaha Agung PKR. Saya sangat khawatir dan bimbang dengan aktiviti dan kegiatan politik yang diamalkan oleh Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Rakyat, khususnya di negeri Perak akhir ini, sangatlah membimbangkan. Aktiviti politik yang menghalalkan pelbagai cara demi suatu matlamat yang sempit, serangan tanpa batasan terhadap semua institusi negara seperti institusi diraja, badan kehakiman dan penguatkuasaan, termasuklah meraih sokongan dari negara luar menyerang kedaulatan negara. Penghinaan terhadap institusi Islam dan syiarnya, termasuklah menghalalkan perbuatan mensyirikkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai ke tahap yang saya tidak lagi boleh bertolak ansur dan mengambil sikap mendiamkan diri. Saya bertanding di Parlimen Bagan Serai bagi pilihan raya ke-12 yang lalu adalah di atas permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bersetuju berdasarkan kepada perhubungan akrab saya dengan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah saya kenali lebih daripada 20 tahun. Namun kepercayaan dan keyakinan saya terhadap perjuangan dan matlamat politik PKR dan Pakatan Rakyat, terutamanya dalam mengembalikan politik dan kedaulatan Islam, sudah hilang dengan perkembangan terkini dalam parti. Kepalsuan rancangan 16 September 2008 lalu telah menggugat kepercayaan saya. Dengan sedikit kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 8 Mac yang lalu, bukannya digunakan untuk memantapkan perjuangan untuk umat dan rakyat dan juga agama. Sebaliknya, adalah menjadi suatu medan politik gharimah, iaitu rampasan perang, perebutan kuasa, jawatan, kedudukan dan habuan semakin menjadi-jadi. Perbuatan khianat, saya ulangi lagi, perbuatan khianat, tikam belakang, sabotaj dan budaya politik fitnah memfitnah semakin menjadi parah di dalam parti. Sehingga kan menyebabkan saya tidaklah dapat lagi melaksanakan dan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang ahli parlimen yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya telah beberapa kali membangkitkan isu dan persoalan ini melalui saluran dalam parti. Namun sebenarnya tidak ada sebarang tindakan atau langkah positif yang telah diambil. Malahan keadaan menjadi semakin parah, sehingga kan sampai ke peringkat tugas dan tanggungjawab saya sendiri sebagai ahli parlimen dikhianati dan disabotaj oleh ahli-ahli parti sendiri. Bukan saja saya tidak diberi sebarang pembelaan dan juga kerjasama, sebaliknya saya telah diaibkan dan dicemuh di khalayak ramai.
Dan yang paling malang saya, iaitu mereka yang berkhidmat, mereka yang khianat ini dan tidak amanah ini telah diberikan pangkat, jawatan dan kedudukan dalam pentadbiran kerajaan pimpinan Pakatan Rakyat di dalam parti. Sebenarnya, saya tidak ada bermasalah dengan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara pribadi. Malahan, saya menganggap beliau seperti adik sendiri lantaran umur saya yang lebih tua daripada beliau. Namun hubungan akrab dan pribadi tidaklah boleh menjadikan suatu alasan untuk mengenepikan akidah dan prinsip perjuangan yang saya yakini. Berdasarkan itu, dengan nama Allah, saya dengan ini mengisytiharkan untuk meletakkan semua jawatan dalam PKR dan keluar dari Parti Keadilan Rakyat dan menjadi sebagai seorang ahli parlimen bebas, berkuasa serta-merta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Soal yang saya nak bawa hari ini ialah, inilah satu contoh yang mana mungkin pemimpin parti, pimpinan parti tidak menghiraukan pendapat orang di bawah. Dalam bilik ini aja, antara saya dengan Wabi Hussein 50-50. Di kalangan saudara sendiri mungkin ada yang setuju, ada yang tak setuju. Jadi macam mana parti boleh membuat keputusan berdasarkan satu kertas kerja ilmiah yang tidak diluaskan kepada keahlian, kemudian membuat keputusan, boleh. Saudara sendiri boleh nampak dalam bilik ini saja ada penjagaan pendapat. Beri peluang. Ini politik berorganisasi, memerlukan ruang untuk keahliannya bersuara. Saya tahu keputusan untuk parti ini mengatakan boleh pakai kalimah Allah itu dibuat dengan cara 1-2 orang saja. Bermaknanya 1-2 orang boleh menentukan benda yang paling sensitif di hati dan sanubari orang-orang Islam dan keahlian keseluruhnya. Ini parti politik, organisasi yang mengambil kira dan memberi perhitungan kepada pendapat keahliannya. Tak payahlah referendum, tapi sekurang-kurangnya mesti dibahaskan di Biro Politik dengan sepenuhnya. Dan juga dibahaskan di MPP. Dan setelah dibahaskan di MPP, itu Majlis Pimpinan Pusat, dikeluarkan garis-garis panduan. Tang mana persetujuan kita, apa conditionnya, dan apa sebabnya kita bersetuju. Ini tidak berlaku dan ini menimbulkan keresahan di peringkat akar umbi. Ini bukan parti untuk 1-2 orang. Ini bukan sindiran Berhad. Ini bukan parti keluarga. Ini parti dan rakyat Malaysia yang akan menentukan sama ada Malaysia di masa hadapan untuk anak cucu kita secara menyeluruh akan tahu pedoman hati rakyat yang kita jadikan pedoman untuk masa hadapan. Terima kasih.